sukar bagi manusia untuk mendapat cita rasa. Sebab itu bila manusia dalam keadaan tak faham, dalam keadaan perjalanan apa dikatakan ilmu tasawuf, maka dalam keadaan dia tak akan mendatangkan kesan pada hati manusia. Dia beribadat dalam keadaan berpuluh tahun namun dia tak pernah merasakan kebesaran Tuhan dalam jiwa dia. Dia beribadat dalam keadaan berpuluh tahun, beribu kali dalam keadaan dia rokok, dia tak pernah merasakan Rabbiyal Azimi, keagungan Allah dalam jiwa dia. Dia hal keadaan dia sujud beribu-ribu kali dalam keadaan hingga tak merasakan Rabbiyal A'la, ketinggian Allah dalam jiwa dia. Kalau saya bandingkan di antara manusia ni, kalau dia ibadat satu hari dia sembahyang 17 rakaat, maknanya dalam keadaan satu bulan dia akan sujud sebab dia akan rokok sebanyak 500 kali. Satu tahun dalam keadaan dia sujud dalam 6,000 kali. Dia rokok dalam 6,000 kali. Kalau tak, dia kata dalam 6,000 kali dia rokok menadakan 12,000 kali dia sujud. Maka dia membaca Rabbiyal Azim, Rabbiyal Azim, Rabbiyal Azimi dalam keadaan 6,000 kali, itu kalikan dengan 3, 18,000, namun tak pernah pengaruh dalam hati dia kebesaran Allah dan keagungan Allah dalam jiwa dia. Akhirnya manusia dia jadi dalam keadaan bentuk macam tu. Bila mana ibadat itu tak mendatangkan kesan kepada hati manusia, akhirnya manusia itu akan menjadi hal keadaan dalam masa yang sama dia beribadat, dalam masa yang sama dia tidak takut melakukan maksiat. Dalam masa yang sama dia melakukan ibadat, dalam masa yang sama juga dalam keadaan diprotes Tuhan. Dalam masa yang sama dalam keadaan dia beribadat, dalam masa yang sama juga dalam keadaan dia berkritik bagi hukum Tuhan. Maka nisbah di antara nak dapatkan benda ni, hal keadaan ilmu tasawuf berperanan bagaimana nak membersihkan hati daripada penyakit riya, takabur, ujub, sum'ah, hasad, dengki. Hubbul syuhrah, gilakan nama termasyhur. Hubbul jah, gilakan kepada kemegahan. Hubbul riyasah, gila nak jadi ketua. Hubbul di antara hubbul dunia, cintakan kepada dunia. Hubbul amwal, cintakan kepada harta dan sebagainya adalah barang yang menghijabkan cita rasa perasaan bertuhankan kepada Allah. Maka dengan sebab itu dalam keadaan kita nak perbaiki baik-baik. Sebab di antara hati itu merupakan milik Allah. Hati, roh dan akal dia merupakan benda yang satu. Dia merupakan milik Allah. Roh dan hati dan akal benda yang satu. Nisbah nama di balai mana. Barang yang dicipta dia daripada latifatul rabbaniyah, kelembutan yang dinisbahkan bagi hak ketuhanan, yang dia datang daripada Allah dan dia kembali kepada Allah. Saya ulang balik perkataan saya bahawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang, yakni roh. Dia datang daripada Allah dan roh akan kembali kepada Allah. Dan manusia ini kullukum min Adam wa Adamu min turab. Sekalian kamu daripada tanah dan kamu kembali kepada Adam. Sekalian kamu daripada Adam dan Adam daripada tanah. Dan kamu akan kembali balik kepada tanah. Maka jasad yang tercipta dia dengan 4 anasir, air, api, angin, tanah, kembali balik kepada tanah. Adapun roh dia merupakan milik mutlak Tuhan yang dimasukkan dalam sangkar jasad manusia, yang dia tidak akan binasa walaupun berlakunya kiamat. Dia tak akan binasa walau apa pun terjadi. Dia tak akan binasa walaupun dihumankan ke dalam neraka. Dia tak akan binasa walaupun beribu tahun bagaimanapun. Dia termasuk daripada perkara-perkara dalam perkhabaran sam'iyat, yakni perkara-perkara yang tak binasa. Tak ada kata dia itu kekal, tapi dia boleh menerima kebinasaan. Ibarat kata syurga pun tidak akan binasa kalau seandainya di antara berlakunya kiamat. Tetapi syurga boleh menerima binasa. Itu kena bezakan. Maka nisbah di antara yang pertama, di antara tujuan ilmu tasawuf itu untuk mengenal dan makrifat akan Tuhan. Pasal firman Allah Ta'ala, awaludin ma'rifatullah, awal-awal agama itu kenal Tuhan. Kalau bagaimana manusia dalam keadaan dia tak mengaji dulu dalam kitab Tauhid, dia tak belajar dulu tentang Tauhid daripada kecil. Bagaimana alamat yang ditujukan ibadat dia setiap kali dalam keadaan dia melakukan sembahyang, setiap kali dia melakukan ibadat baca Quran, zikir dan sebagainya. Maka dengan sebab itu awal-awal sekali agama itu kata Rasulullah, yakni ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah, awal-awal yang pertama mengenal Allah. Ditakuti dalam keadaan manusia ini bila dia melakukan ibadat tanpa daripada hal keadaan mengenal kepada al-haq ketuhanan, lalu ibadat yang dilakukan itu dengan secara rambang. Wallazina ya'buduna Allah bighairi ilmin illa dhann. Mereka yang menyembah Allah Taala dengan tanpa ilmu, melainkan Allah itu mengikut pada sangka dia. Maka pada ketika itu maka alamat dia tak tetap pada Tuhan. Maka dengan sebab itu awal-awal agama mengenal akan Allah. Bila dia kenal akan Allah, maka akhirnya akan tercipta, akan terbentuklah akhlak dia pada zahir dan juga pada batin. Saya nak uraikan benda ni dalam keadaan terlampau panjang, tapi dikatakan apa tujuan dan faedah daripada ilmu tasawuf? Supaya manusia ini nak memahami bahawa hati itu merupakan milik Allah, dan bagi tahu kepada tuan-tuan bahawa 24 jam tidak fi kulli lamhatin wa nafasin, setiap kedipan dan nafas itu manusia tak pernah terlepas daripada pandangan Tuhan. Tuhan yang menjadikan manusia itu di maha melihat. Maka dengan kata Tuhan itu melihat pada waktu tertentu, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dia tak pernah mengantuk dan dia tak pernah tidur.
Maka hal keadaan nak kena jaga kelakuan akhlak itu hal keadaan menepati bagaimana akhlak Rasulullah. Sebab itu Rasulullah SAW dia tak buat di antara pekerja-pekerjaan yang melarang. Hal keadaan dia nak berbicara dalam keadaan berhati-hati kerana bicaranya ditahu sedang didengar oleh Tuhan dia. Dalam keadaan nak melakukan akan satu termasuk daripada membuka aurat ataupun sebagainya, dia tahu bahawa Tuhan yang mencipta dia itu Maha melihat. Sebab itu kata Aisyah radhiyallahu an isteri kepada baginda Rasulullah SAW, sepanjang dalam bersama dengan Nabi dia tidak pernah melihat aurat Nabi dan Nabi tak pernah melihat akan aurat dia. Pasal apa dalam keadaan bentuk demikian? Kerana orang yang ada makrifat tentang ketuhanan dia tahu bahawa Allah Ta'ala ni dalam keadaan sentiasa mengerti, sentiasa mendengar dan sentiasa mengetahui. Bila dia tahu dalam keadaan demikian maka dia akan kawal. Kalau dalam semayang tu dikawal keadaan diri dia, bila dia kata Allahu Akbar, dia nak bercakap, dia nak buat satu perbuatan yang tak senonoh dalam semayang, nak bergoyang lebih daripada 3 kali. Dalam solat ni tuan-tuan, undang-undang semayang ni goyang lebih 3 kali dia batal. Kenapa? Supaya hal keadaan Allah kunci bagi tubuh itu tadi, supaya hati dapat berhadap fokus kepada Allah. Kalau dia angkat takbir, dia kata, kalau tak dia kata telinga dia gatal, dia goyang 3 kali. Dia goyang begitu saja. Maka sembahyang tu dah tak pakai lagi dah. Baik pada hukum syariat, baik pada hukum tarikat. Pasal bergegau pada anggota yang besar sebanyak 3 kali, maka batal. Maka Allah kunci di antara perbuatan sembahyang itu dengan rukun yang 13. Maka manusia hal keadaan apa ta'rif sembahyang pada istilah lughah? Istilah lughah mengatakan ialah bermula di antara satu ibadat yang dimulakan dengan takbiratul ihram, dengan perbuatan yang khusus, dengan al-bacaan yang khusus, dengan hal bacaan yang khusus, dengan rukun yang khusus, dan ditutupi dia dengan salam. Ini ta'rif yang asal. Dalam kitab fiqah semua pun dia akan cerita itu dia ta'rif dia. Apa di antara ta'rif dia pada istilah? Istilah maksudnya adalah doa. As-salatu yakni doa. Dalam salat tu ada doa. Bila doa tu di antara menunjukkan tidak ada doa ni permintaan memenuhi daripada permohonan borang. Bila kata borang kita nak minta kerja di Kuala Lumpur, kita bercakap tulis surat dekat sini, diisi borang di sini, orang Kuala Lumpur tapis. Tapi di antara permohonan kita dengan Tuhan dia merupakan dialog 24 jam. Dalam semayang dia tak ada banyak di antara pujian, dia tak ada banyak di antara cerita-cerita tentang bacaan, tetapi dia lebih banyak dalam bentuk dialog dengan Tuhan. Sebab itu bila kita baca perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kami sembah dan kami minta pertolongan, nak menceritakan hubungan di situ aku dan kau. Bila aku dan kau dalam kaedah bahasa Malaysia berhadap, antara aku dan kau dia mesti berhadapan. Bila tak dia kata dia yang datang, itu orang yang ketiga. Aku, engkau dan dia. Iyyaka na'budu, hanya Engkau yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau kami minta pertolongan. An'amta 'alaihim, jalan yang telah Engkau kurniakan ke atas mereka. Kama shallaita, seperti mana telah Engkau selawat. Kama barakta, seperti mana telah Engkau berkati. Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah berilah kami hidayat seperti mana orang-orang yang telah Engkau beri hidayat. Dalam bentuk di antara solat itu merupakan dialog antara hati dengan Allah. Dialog antara hal keadaan kita dengan Allah. Bila takdir kata sesiapa yang semayang itu tidak menghasilkan kehampiran Allah di dalam jiwa dia, maka semayang itu sekadar dia menjadi pada awam. Dia tak ada kena-mengena urusan dialog dia dengan Tuhan. Dia ibarat kata, saya dah bagi contoh dalam bab yang lepas, nak buat dia macam mana? Kalau sepasang kasih itu dalam keadaan berpisah, dalam waktu yang dalam jarak yang terlalu jauh, lalu dalam jarak yang terlalu jauh, apabila dia tulis surat dulu-dulu apa dia kata? Walaupun dalam keadaan kita terpisah jauh, namun kau tetap di hati aku. Walaupun beribu kilometer yang memisahkan kita, namun kau tetap dekat di hatiku. Perkataan dan kalimah ini untuk Allah. Walaupun dalam keadaan manusia melakukan ibadat, mata zahirnya dalam keadaan terhijab daripada memandang Allah, namun keyakinan yang menentukan sama ada dia yakin hal keadaan tentang hal yakin dia tentang tauhid dia kepada Allah, lalu setiap kali dalam keadaan dia beribadat dia merasakan kehampiran Allah pada dalam jiwa dia pada ketika itu. Maka ni sebab kalau orang tak nampak pada jalan ini, maka ibadat dia jadi awam. Ibadat itu tak akan mendatangkan kesan pada diri dia. Kadang-kadang di antara manusia disembahnya Allah selama 60 tahun. Tapi bila ada salah satu daripada anaknya yang durhaka kepada Allah, dia tak pernah tegak. Pasal hal keadaan dia mana dia ibadat 60 tahun, dia tak mendatangkan kesan pada hati dia. Padahal anak dia mendurhaka kepada Tuhan dia. Anak dia mendurhaka melanggar peradaban dengan Tuhan dia. Anak dia dalam keadaan bermaksiat kepada Tuhan yang dia dah sembah selama 60 tahun. Bapa tak merasa sesedih pada ketika itu bila Tuhan dia didurhaka oleh anaknya sendiri. Kalau dalam kisah Nabi Musa, Nabi Nuh alaihi salam, kisah dalam Nabi Nuh alaihi salam, kisah ni mudah je.
Orang manusia, khususnya bangsa Melayu ni, kalau dia kata anak dia kata anak aku ni macam mana jahat pun, kalau tak dia kata atas sikit daripada dajjal pun anak dia tetap anak aku. Istilah dia tu. Padahal dalam kaedah Al-Quran meletakkan pada ketika itu, cukup kalau sekali anak engkau diperintahkan semayang, kemudian dia dalam keadaan dia tak nak semayang. Cukup sekali anak engkau diperintahkan pakai tudung, lalu dia tak nak pakai tudung. Engkau mengatakan dia ini adalah anak aku. Tak. Maka Allah, hal keadaan membantah salah di antara Allah, membantah perkataan Nabi Nuh bila mengatakan bahawa, Ya Allah, ya Tuhanku, bagaimana hal keadaan isteri dan anak-anakku ketika air hampir banjir pada ketika itu. Oleh kerana diingkar perkataan itu, bukan diingkar kepada bapaknya semata-mata, yakni Nabi Allah Nuh. Bahkan dia mengingkari juga hal keadaan arahan seorang Nabi, yakni bapak dia adalah seorang Nabi. Lalu Allah turunkan, ceritakan, bahaskan kepada Nabi Nuh AS. Nak mengatakan bahawa anaknya laisa min ahlikah, dia bukan lagi ahli keluarga engkau. Nisbah sekali saja anak dilanggar pada perintah Allah, maka Allah beritahu kepada Nuh, dia bukan lagi daripada ahli keluarga. Nisbah begitulah yang asal kita dalam Quran. Sebab tu Quran tu dia kena faham betul-betul, faham Quran. Kena faham betul-betul Quran. Baik, kita tinggalkan. Kita masih mukadimah lagi, jauh lagi. Adapun kelebihan ilmu tasawuf itu semuanya ilmu yang dimasukkan kerana ia daripada jumlah ilmu tauhid. Bahkan tetapi ia pati dalam ilmu tauhid. Bila kata pati dalam ilmu tauhid, orang belajar tauhid ni dia kerja nak membantah saja. Dia kerja nak berdiri, kerja nak bertelagah saja. Dia kerja hal mujadalah, nak berhalkan, nak berdialog dengan orang, nak berbahas saja. Ini kebanyakan orang yang belajar dalam ilmu tauhid. Tapi tasawuf ini dia menjernihkan tauhid. Tauhid bukan barang yang sekadar dibelajar daripada kitab. Dia merupakan penghayatan 24 jam. Kalau siapa yang terlupa di antara terlepas pasangan tauhid dia dengan Tuhan, 1001 jarum syaitan akan cuba dalam keadaan melarangkan dia dan mencari cabang untuk mensyirikkan akan dia. Kalau saya ambil contoh yang ringkas, Apa contoh yang paling ringkas? Baik, kita pasang tauhid dalam sembahyang. Allahu Akbar. Bila kita kata Allahu Akbar, mula-mula faham dulu Allah itu merupakan ismul zat. Alif lam lam ha huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dialah awal, akhir, zahir dan batin. Rangkumkan dalam akbar ketuhanan. Ketika dalam keadaan terkunci hatinya menghasilkan di bawah tatapan Allah Ta'ala pada ketika dalam keadaan manusia salat, dia ataupun beribadat, ataupun dalam keadaan sentiasa berwuduk, dia tidak pandang pada rupa dan zahir manusia, bahkan dipandang pada ketika itu pada batin manusia. Dalil dan nas yang keadaan demikian, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ajsamikum walakinnallaha yanzur ila qulubikum. Allah tak tengok pada rupa paras kamu, keadaan warna kulit kamu, akan tetapi hal keadaan Allah Ta'ala melihat hati kamu ketika kamu melakukan ibadat. Apa yang orang Melayu nak bangga sembahyang maghrib 3 rakaat? Mak Saleh Islam pun sembahyang maghrib 3 rakaat. Negro pun sembahyang maghrib 3 rakaat. Arab Saudi pun sembahyang maghrib 3 rakaat. Orang asli masuk Islam pun sembahyang 3 rakaat. India Muslim masuk Islam pun sembahyang maghrib 3 rakaat. Semua orang boleh melakukan salat 3 rakaat. Kadar mana di antara hatinya tergantung, berpaut dan bergantung, bertaut dia kepada Allah Ta'ala setiap kali dalam sembahyang dengan ikatan dan simpulan daripada tauhid. Baik, saya ambil contoh salah satu daripada dia. Kalau diangkat takbir saja pada ketika itu Allahu Akbar, maka dia nak buat sesuatu goyang-goyang, dia nak buat perkara-perkara, dia kena tahu bahawa Tuhan yang disembah itu sedang melihat. Bila ketika dalam keadaan dia nak cuba hati dia berbicara sesuatu yang lain daripada Allah, bahawa dia kena tahu bahawa Tuhan yang disembah itu maha mendengar. Kalau seandainya ada angan-angan dia yang lain daripada Allah, ada orang di antara dia semayang kerana mengharapkan syurga. Ada orang di antara dia semayang kerana supaya terlepas daripada neraka. Ada orang yang dah semayang sebab mengenangkan diri dia dah tua. Ada orang semayang dengan sebab malu pasal anak menantu dia ustaz lepasan Azhar. Ada orang dalam keadaan dia semayang dengan sebab dia malu pasal dia berjiran dengan ustaz, dengan tuan imam. Ada orang dalam keadaan dia semayang macam-macam cabang niat manusia. Dalam satu saf semayang 20 orang, niat ada 30 dalam tu. Macam-macam niat yang ada dalam tu. Maka hal keadaan tujuan dan matlaban apa di antara kau lakukan sembahyang, bahawa cita-cita kau dalam maklum dalam ilmu Allah.
Maka tak ada apa-apa yang kau ceritakan dalam ibadat kau, melainkan kau menuntut bagi redha dan kasih daripada Allah. Kata Rabi'atul Adawiyah, seorang waliullah yang asalnya daripada dia telah pernah dijual menjadi hamba abdi satu ketikanya. Lalu dalam keadaan dia sebelah siang dia berkhidmat dia dengan tuan dia, dan sebelah malam dia tak akan tidur, dia akan sembahyang sekurang-kurang 300 rakaat menuju pada terbit fajar. Pada ketika dalam keadaan satu ketika dia beribadat, tuan dia cuba mengendapkan dia. Tiba-tiba tengok ada cahaya yang dalam tempat store, tempat disimpan dia, tempat tinggal Rabi'atul Adawiyah. Lalu pada ketika itu tuan dia tengok bagaimana cahaya daripada store ni naik terus kepada langit. Tiba-tiba dalam waktu yang ketika hal keadaan cahaya daripada langit akan turun ke store ni, bertukar-tukar cahaya antara cahaya Rabi'atul Adawiyah sampai ke cahaya langit. Lalu dia mengintaikan akan Rabi'atul Adawiyah. Tiba-tiba dia mendengar rintihan Rabi'atul Adawiyah. Ya Allah, ya Tuhanku, andainya di antara Rabi'ah beribadat ini semata-mata mengharapkan syurga, maka tutup dan haramkan syurga daripada Rabi'atul Adawiyah. Kalau seandainya di antara Rabi'atul Adawiyah beribadat ini kerana hal keadaan nak minta jauh daripada neraka, bukakanlah pintu neraka itu untuk Rabi'atul Adawiyah. Maka kata Rabi'atul Adawiyah yang kalam dia dipakai oleh seluruh dunia membahaskan perkataan dia, sesungguhnya aku ibadat bukan menuntut bagi harta syurgamu, bukan aku minta kepentingan peribadiku supaya aku tidak dibakar dalam neraka, bahkan aku menuntut bagimu adalah redha dan sukamu, wahai Allah. Ini matlamat yang muntaha. Kenapa dalam keadaan melakukan ibadat kita hamba, dia Tuhan. Hal keadaan kenapa melakukan ibadat, kita yang dicipta, dia adalah pencipta. Hal keadaan kenapa kita melakukan ibadat, kerana itu merupakan nak menzahirkan sifat kehambaan kita kepada Allah Ta'ala, supaya kita akan dijemput oleh Tuhan bagi tajalli rububiyah ketuhanan. Pakailah dengan pakaian ubudiyah, menanda menzahir dan tawadukkan diri sebagai seorang hamba. Kalau seandainya manusia tidak akan heretan rohnya dinaikkan kepada hadrat Allah yang ditenggelamkan dalam tajalli nur af'al ketuhanan, maka satu ketikanya bila dia terkunci dalam ibadat, dia tidak akan nampak sesuatu perbuatan ini. La fa'ilun bil haqiqati mutlaqan illallah. Tidak ada hakikat yang melakukan segala perbuatan melainkan Allah. Itu dia ilmu tasawuf. Okey, itu bahas secara ringkas nak bahagikan apa yang dikatakan parti tasawuf. Sebab tu kalau orang tanya kita, Ustaz, macam mana cara nak sembahyang dengan khusyuk? Maka jawapan dia begini. Hal keadaan apa ibadat yang tuan-tuan nak buat dengan khusyuk? Yang pertama dulu tak payah jawab panjang-panjang dululah. Tanya dia dulu, tanya sekadar mana yang kau faham tentang Tuhan. Bila orang tak ada kepahaman tentang Tuhan, tengok ibadat dia. Dia ibadat dalam keadaan banyak. Allahu Akbar. Dia sujud rakaat sikit, dia tarik nafas. Sami-Allahu liman hamidah. Kemudian dia sujud, ya, cecar sikit, naik balik. Angkat sikit. Dia akan banyakkan rakaat, berpuluh-puluh rakaat dia melakukan ibadat. Tetapi tidak ada satu detik pun di antara hati dia berhubung dengan Allah setiap kali dia beribadat kepada Allah. Padahal dalam ibadat ini yang Tuhan tuntut adalah hati manusia. Jasad, watak dia adalah sama. Allahu Akbar. Kadar mana engkau hamparkan hati engkau dalam keadaan melepaskan di antara watak. Dan kadar mana engkau hamparkan hati engkau untuk ditilik oleh Allah. Hal keadaan bagaimana engkau ucapkan dan engkau raikan terima kasih kepada Allah. Kerana hal keadaan dalam banyak-banyak manusia, engkau dipilih di kalangan orang yang dikendaki berhadap dan bersalat kepada Allah Ta'ala. Pasal ada orang yang lebih kuat, lebih tak dapat nak salat. Ada orang yang lebih mewah, tak dapat nak salat. Ada orang yang lebih sihat, tak dapat nak salat. Ada orang yang lebih hampir dengan masjid pun tak dapat nak salat. Ada orang yang hal keadaan dah macam-macam Tuhan datangkan ujian malapetaka peringatan bagi dia, namun dia tak pernah lagi nak kembali kepada Allah. Bang ya, anak dia mati, dia kendung anak dia bawa naik masjid, bapa tak naik lagi ke masjid. Dah dua anak dia di pangku, tak juga naik ke masjid. Dia tengok macam mana bapa dia menghembuskan nafas yang terakhir, tak juga datang hidayat kepada anak untuk naik ke masjid. Sebab tu perkataan tu dia mutlak, minta tolong dengan Tuhan. Ya Allah, bagi petunjuk, bagi petunjuk. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tak boleh bagi petunjuk kepada siapa yang kau kehendaki. Petunjuk merupakan di bawah genggaman mutlak Tuhan. Kalau seandainya petunjuk ni boleh ada pada para nabi, dan ada para ulama dan pesusah ustaz, dan ada para pendakwah, dah penuh dalam masjid. Faham? Tapi tak boleh. Saat pada ketika hampir meninggalnya di antara Abu Talib, bapa kesayangan, saudara kesayangan Nabi, ya ammi, wahai pamanku, kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakanlah tiada Tuhan melainkan Allah. Aku dhaman kau, aku jamin kau masuk kepada syurga.
Datang Abu Lahab, ya Aba Talib, adakah di antara engkau telah bertahan berpuluh-puluh tahun dengan agama Lata dan Uzza, saat-saat dah kau kemudian ni kau nak tukar pada agama. Berlakulah di antara pertikaian antara Abu Lahab dengan Rasulullah ketika merebutkan saat yang terakhir pada ketika Abu Talib nak menghembuskan nafasnya yang terakhir. Lalu Allah turunkan di antara ayat menjadi asbabun nuzul bagi cerita itu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Hei Muhammad, kau tak boleh bagi petunjuk kepada siapa yang kau kehendaki. Bahkan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Itu hal dia. Tuan-tuan dengar pernah cerita Dr. Rabi. Dr. Rabi ni apa di antara cerita dia yang paling sedap. Dia ni daripada India, dia Hindu, masuk pada Islam. Bila masuk dalam keadaan agama Islam, dia dibelasah oleh adik-adik dia. Dibelasah oleh abang-abang dia. Last sekali apa dia? Doa dan cekal hati dia. Mula-mula abang dia masuk Islam. Masuk Islam 3 bulan, abang dia mati dalam Islam. Kemudian mak dia masuk pula Islam. Tak berapa hari mak dia masuk Islam, mati dalam Islam. Tengok. Ini yang dikatakan Rasulullah paling takut. Di kalangan umat aku itu akan ada beberapa di antara kumpulan. Ada di kalangan mereka yang hidup mereka sepanjang hidup dalam keadaan kafir kepada Allah, tetapi di penghujungnya hal keadaan daripada awal dia membuat ibadat, dia membuat perkara yang boleh membuatkan perangai ahli neraka, saat nak mati rupa-rupa bertukar pada akhlak ahli syurga. Ada di kalangan mereka yang beramal akhlak seperti orang syurga, tapi saat yang terakhir dalam keadaan tergelincir seperti mana Bal'am Ba'ura, ulama yang doa di mustajab pada zaman Nabi Musa, yang mendoakan kesesatan bagi Nabi Allah Musa. Selepas daripada dia berdoa, al-malaikat gentap dia punya lidah ni tuan-tuan, terjelir sampai ke pusat dia, hal keadaan dia mati dengan keadaan kufur kepada Allah Ta'ala. Nak minta hidayat ni kekal. Kadang-kadang dia dah kekal, dah bagus dia datang masjid, tapi dah kena pecat AJT terus tak datang. Makna dia ibadat tu bukan lagi kerana Allah, tapi kerana masjid dan jawatan. Itu nisbah dia jadi begitu pula tengok. Dia cerita masjid ni ada jawatan, tak ada jawatan, dia kena pergi. Yang ni rumah Allah. Masjid ni digelarkan rumah Allah, digelarkan Baitullah, tempat ibadat kepada Allah Ta'ala. Kod nisbah, kod kata pun apa yang terjadi dekat kau, takkan yang kau nak marahkan rumah Tuhan. Faham? Jangan jadi mansa lah, rumah Tuhan jangan jadi mansa. Kau dengan kau tak setuju rumah Tuhan jadi mansa. Maka nisbah itu dikatakan mutlak. Kalau tempat saya di Negeri Sembilan ni tuan, anak dia di antara lelaki dah masuk Islam. Dia cukup main marah di antara mula-mula dia marah, orang asli ni marah anak dia masuk Islam. Satu ketikanya dalam keadaan dia pergi pekan, tiba-tiba berlaku kemalangan. Dalam kemalangan tu saat bapak dia nak nazak tu, bapak dia kata, kau ajar aku, masukkan aku dalam Islam. Sempurna bapak dia mengucap 2-3 kali, akhirnya meninggal dunia dekat tepi jalan raya dengan hal keadaan Islam pada ketika itu. Yang itu dah jamin. Bila dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka seluruh dia punya papan-papan kenyataan dia, seluruh daripada buku-buku dia Tuhan padam. Masa zaman orang asli, masa dia jadi orang asli yang tak Islam, apa barang binatang yang dimakan, semuanya dilepaskan. Apa kerja syirik yang dibuat, semuanya dilepaskan. Apa kerja-kerja jahat, keadaan dosa besar, semua dilepaskan. Mudah benar orang masuk syurga. Tapi kalau seandainya orang yang tak bergantung kepada Allah takut di kalangan orang yang kedua, orang yang beribadat kepada Allah menunjukkan di kalangan ahli syurga, saat yang terakhir akhirnya rupanya dia berperangai dengan ahli neraka. Siapa tak kenal dalam kisah Barbar, dalam kisah Barsisah, bila mana malaikat Allah perintahkan kepada malaikat supaya pergi berhadap kepada Barsisah, kerana keadaan Barsisah merupakan seorang ulama lagi sofi, yang hal keadaan mempunyai anak murid yang mempunyai karamat, boleh terbang 40,000 anak murid dia boleh terbang di udara. Lalu kata para malaikat, aku malu ya Allah untuk bertemu dengan orang yang soleh demikian. Maka apa dijatakan oleh Allah Ta'ala, apa yang kau malukan kepada Barsisah, sebenarnya aku telah catatkan nama dia orang yang kekal abadi dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Berpunca silap daripada menangkal orang je. Bila ditangkal orang tangkal iblis, dia kawan dengan iblis, ibadat dengan iblis. Bila mana Barsisah, bila dalam keadaan nak terkencing, dia kencing. Tiba-tiba terpelik pula, lebay sebelah ni tak pernah kencing. Dia bila lapar, dia keluar cari makan. Lebay sebelah ni pula tak pernah keluar makan. Iblis.
Bila hal keadaan satu ketika bagaimana iblis menyesatkan dia, lalu iblis rasuklah dalam seorang wanita yang berada dalam satu qaryah, lalu tiba-tiba minta tolong iblis tangkalkan. Iblis pun berpura-pura lalu keluarkan balik hal keadaan jin yang ada di dalam tu. 2-3 kali iblis menangkalkan. Tiba-tiba iblis rasuk satu perempuan yang agak kasar pada ketika itu, maka kata iblis, aku tak boleh menjawab dia, aku tak boleh buat antara perkara demikian, melainkan kau tanyakan sahabat aku yang beramal sama dalam biara di tempat aku itu, nama dia bersisa. Bermula daripada bomoh sajalah bersisa, akhirnya kekal abadi dalam neraka. Ya bang, tak salah jadi bomoh tu. Dengan syarat berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tangkal-tangkal, jampi-jampi serapah tak pakai. Ataupun tangkal-tangkal dalam hadis, kemudian ditukarkan dalam bahasa Melayu, tak juga boleh pakai. Itu keputusan rawatan Islam Indonesia. Faham bang ya? Kan contoh, Rasulullah ada baca di antara salah satu, Jibril di sebelah kananku, Israfil di sebelah kiri itu. Yang itu dalam bahasa Arab. Tapi kalau kau tukar dalam bahasa Melayu, reject. Persatuan, tak pakai. Itu saya pun bukan pendapat saya itu. Itu Persatuan Perubatan Malaysia buat keputusan tu. Pasal kita bukan bidang kita. Macam orang kata, kenapa di antara awal waktu dilepas diawalkan 8 minit bagi kerajaan negeri Selangor sembahyang? Apa masalah? Jadi ustaz-ustaz ni pun komen lah, apa dah gini. Tak boleh lah, dia hal keadaan dia bukan orang agama begini ni. Kerja dalam menentukan perjalanan matahari dan bulan, bukan kerja ulama. Yang ini kerja orang astronomi, yang ini kerja orang bahagian di. Kau jangan kacau. Maknanya ulama sekadar dia boleh pergi tengok anak bulan, yang tu lain cerita. Ya kalau sekadar nak menentukan besok puasa, kita nak pakai keadilan ulama itu. Sebab dia adil dari segi ilmu dia, maka kita pakai fatwa dia itu. Faham contoh ya tu? Baik contoh. Adil tu. Ada orang isap dadah, bila dia isap dadah tiba-tiba dia menyandar kat pantai. Dia duduk kat pantai pada ketika itu, dia nampak anak bulan. Bila dia nampak anak bulan, dia pun berlari dekat imam. Mam, aku nampak anak bulan, besok puasa. Maka tak pakai pada perkhabaran dia, walaupun dia nampak pada ketika itu. Kerana keadilan dia dalam nak menyatakan itu tak ada. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang orang yang fasik, orang yang berdosa, memberi di antara suatu perkhabaran kepada kamu, maka tapis dulu, kata Allah. Contoh tu, ya? Faham tu? Faham? Betul. Padahal Mak Pit tu nampak anak bulan tu keluar. Ya, mam aku nampak, sumpah dia cakap. Lebih kerana dia yang bawa berita ni di antara orang yang tak dia ni, hal keadaan membatalkan perjalanan keadilan dia, maka tak boleh pakai kenyataan tu. Faham bang Rupa adil ni satu bab yang paling besar. Kalau Yazid Al-Bistami berjalan di padang pasir beratus-ratus kilometer nak pergi ambil hadis daripada salah satu daripada ulama muhaddisin, bila dia tiba di rumah muhaddisin tu batuk, dia beludah arah kiblat, kemudian menunjukkan kaki arah kiblat, kata Syekh Yazid, jom kita balik. Kata anak murid dia, kenapa kita balik Syekh, penat kita jalan berkilometer. Orang yang nak menanggan, nak menyampaikan hadis pada kita yang kita nak ambil, dia tidak ada adab, dia beludah ke arah kiblat dan berhadapkan kakinya kepada kiblat, maka membatalkan bagi syarat keadilan dalam merawikan hadis. Orang nak cerita Nabi Muhammad ni siapa? Daripada dia lahir sampai dia wafat, terhimpun 11,000 perawi hadis. Nak mengesahkan cerita Rasulullah ni. Betul ke dia lahir 12 Rabiul Awal? Betul ke dia lahir dah berkatan ataupun belum? Betul ke Abu Talib katan ke dia pada umur 7 hari? Betul ke apa saja? Seluruh cerita nak mengesahkan secara sahih seperti apa yang dikatakan sama ada dalam Sirah Ibn Hisham ataupun barang yang dikatakan dalam Hayatul Sahabat. Satu kitab kalangan di antara anak keturunan Sayyidina Hasan, Abu Hasan Ali An-Nadawi rahimahullah ta'ala, radhiyallahu anhu. Dia muhaddisin. Ulama muhaddisin ni kita gelarkan radhiyallahu. Ya. Wali-wali ulama ni kita yang dah meninggal kita gelarkan kepada rahimullah. Ulama yang hidup ni kita sebut dengan perkataan hafazullah. Itu beza dia. Kalau contohlah ada satu ulama di Melaka, saya berkenal dengan satu ulama di Melaka, kata contoh ni lah Syekh Abdul Rahman, dia ada di Melaka, hafazullah taala anu, semoga Allah taala memeliharakan dia. Untuk orang hidup je. Faham? Nah, tapi orang Melayu dia tak faham bahasa, dia takut. Perkataan yarham ni moga Allah kasih. Maksud perkataan dia, moga Allah kasih. Kalau saya jumpa tuan-tuan, Assalamualaikum, Allah yarham. Kau agak terpanjat beruk tak apa? Padahal Allah yarham tu moga Allah kasihkan akan dikau.
Ya, bila kita campangan, Assalamualaikum, Allah yarham, nak pergi ke mana? Marah orang, jangan buat pasal. Ya, Allah yarham perkataan. Doa je tu bang, tak ada apa pun. Tapi orang Melayu ni dia dah bohong. Kalau kata arwah, kalau kata Allah yarham, kalau kata almarhum, oh itu kira mati dia tu. Faham dia lah, itu perkataan. Kalau pergi pada ke antara ulama yang besar-besar, kau pergi belajar kat mana? Saya belajar dengan almarhum. Apa maksud almarhum? Yang dikasihi. Itu perkataan maksud dia pun. Tengah lagi dia pelik kat bahasa Arab. Bahasa Arab pelik. Dia buat macam mana? Nak belajar bahasa Arab. Tapi balik-balik. Mana satu ana, mana satu anta. Dia terbalik. Dia jumpa kawan dia. Hei, ana, pergi mana? Yang mana ana, yang mana anta dia tak tahu. Semalam anta pergi ke mana, anta ana tak ada. Apa dia? Dia bercakap tu. Kita pun confuse. Mana satu ana, mana satu anta. Dia ni. Mana terbalik perkataan ni kalimah dia. Maka nisbah itu di antara peranan tauhid. Kalau terlepas pada tauhid, baik ambil contoh. Allahu Akbar. Maka duduk dah dalam muraqabah. Apa maksud muraqabah? Engkau rasakan bahawa ibadat engkau zahir dan batin di bawah tilik Allah Ta'ala. Bila kau ada keyakinan dalam bentuk macam tu, kau rasa kau sedang ditilik, maka kau kunci seluruh ibadat ini mengikut pada peradaban dia. Apa mengikut pada peradaban? Takkan datangnya khusyuk melainkan dengan tadabbur. Tadabbur dulu. Kalau tak ada tadabbur, dia takkan khusyuk. Dia lakon je khusyuk. Bismillah, alhamdulillah. Tapi dia tak ada tadabbur, takkan khusyuk. Apa maksud tadabbur? Dia menterjemahkan, mentafsirkan makna-makna surah bacaan yang dibaca dalam sembahyang dan dia memahami, akhirnya dia mentadabbur apa yang dikenaki dengan pujian. Dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi aman manusia, segala puji bagi Tuhan semesta sekalian alam yang aman pemurah lagi manusia, yang menguasai pada hari agama senyap Kau ya Allah yang kami sembah dan kami minta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Mulut melafazkan bahasa Arab, hati menterjemahkan dalam bahasa Arab. Perasaan dalam keadaan mengolah. Kenapa Allah ini dalam keadaan kita puji? Dia kena puji ada sebab dah. Nak puji tak masalah pun tak ada. Ya? Kena ada puji ada sebab. Kau kata bini kau cantik. Kalau orang tanya bini kau tanya kau cantik tak? Abang cabang saya cantik tak? Kau akan jawab, kau puji. Ya kau cantik, kau jelita, kau okey, kau okey. Pasal apa kau puji? Pasal dia depan mata. Dan kau nampak. Dan kau puji. Begitu. Faham? 50 tahun akan datang, bini kau umur 70 tahun. Kalau bini kau tanya, bang saya cantik. Kau berani jawab? Berani jawab? Ada berani jawab? Sekarang ni kalau bini kau tanya, bang saya cantik. Oh cantik, dalam kampung ni tak ada orang boleh lawan cantik kau. Andainya didatangkan bidadari daripada syurga, abang tetap memilih kau. Oh itu semua ayat power tu. Apa dia? Ayat apa? Ayat power. Sebab begitu. Punya cantiknya tak hari jadi makwa dia kata kalau boleh abang nak petik bintang-bintang di langit, nak hadiahkan untuk hari jadi engkau. Kalau boleh nak fantasi lagi bulan madu, dia nak fantasi bulan madu lagi. Macam-macam. Ya, masa muda. Memang mak kau, aku puas hati jumpa kau. Engkau cantik, engkau jelita. Setelah 70 tahun, 70 tahun akan datang. Bini kau tanya, bang saya cantik tak? Soalan itu pun kau nak berfikir. A, cantik. B, tak cantik. C, kejap cantik, kejap tidak. Yang keempat, boleh tahan. D, boleh tahan. Ini sebab itu. Apa sebab kau puji? Mesti sesuatu hal keadaan. Puji dia tak boleh tipu-tipu. Alhamdulillahirabbil alamin. Daripada alam ni kosong, dicipta satu. Langit yang satu lapis tu tebal dia 500 tahun punya perjalanan. Dia ada 7 lapis, 3,000 tahun, 3,500 tahun punya perjalanan. Langit punya tebal. Langit yang pertama dibuat, laut ditutup dulu dengan satu dataran air, dinamakan lautan mahfuz. Sebelum naik ke langit pertama ni ada satu lautan mahfuz, dia terbendung. Dia dipegang oleh para malaikat. Kalau seandainya satu titik, 2 titik air itu bocor, kalau dia jatuh ke bumi ini, nescaya karam lebih teruk daripada zaman Nabi Allah Nuh AS. Faham? Itu dia. Langit yang pertama dibuat dia daripada batu, yang kedua daripada besi, yang ketiga daripada tembaga, yang keempat daripada perak, yang kelima daripada emas, yang keenam daripada zamrud, yang ketujuh daripada zabarjad yang merah. Ini langit dicipta. Setiap satu langit itu dipegang oleh para malaikat. Bila kau tengok batu setebal 3,500 tahun punya perjalanan ni tergantung tak ada tiang. Tak ada tiang. Agak-agak layak tak Tuhan tu dipuji?
Bila kau tengok antara lautan air masin dengan air tawar, agak-agak terpisah. Air masin pergi air masin, air tawar pergi air tawar. Allah pisahkan antara kedua air masin dan air tawar di muara-muara ni tadi. Allah sebut 3 tempat dalam Al-Quran supaya manusia nampak kebijaksanaan Allah. Ya? Kena tengok ada. Sebab tu orang kata macam mana mudah nak kenal Tuhan selain daripada ilmu, jalan ilmu dibawa jalan fikir. Kalau sekadar ilmu dia boleh mati boleh mati buntu otak dia, tapi kena bawa jalan fikir. Bawa jalan fikir. Fikir ni menghidupkan bagi roh, menghidupkan bagi hati. Dan amal yang bawa dengan fikir ini dalam 1 saat lebih baik daripada amal tanpa fikir 70 tahun. Itu Allah bagi. Ni manusia tak pernah bagi. Dia tak pernah fikir kalau dia fikir. Padahal fikir ni lagi dekat kat Tuhan. Dia lagi dekat kepada Allah Ta'ala. Kenapa bila kita tengok perempuan ni badan kita seram sejuk, bulu roma mengembang je. Perasaan itu anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Kenapa kami jantan ke Johor, kami betina Perasaan itu anugerah Allah. Lapis pertama ni saya cerita lapis pertama ada kat dalam. Kita kalau mati anak, kita sedih. Hak kita sedih. Kau ingat kambing anak dia mati dia tak sedih? Kau ingat lembu anak dia mati dia tak sedih? Kau ingat kucing anak dia mati dia tak sedih? Saya katakan, satu ketika ni ada orang, ni saya masa pengalaman saya pergi mengajar, petang mengajar, saya keluar rumah 5:30 petang, Mam. Saya akan balik pukul 12, pukul 1, tiba rumah balik. Itu kerja saya dah 30 tahun mengajar. Bila satu ketika ni ada orang langgar anak kambing tu dah mati. Bila dah mati, mak dia pusing, anak dia tak bangun. Mungkin dia sangka anak dia tidur, dia guagutnya rumput dekat situ. Sampai saya balik pukul 12:30 malam, tiba-tiba saya tengok ada lagi benda tu. Hal keadaan kambing ni, tunggu lagi anak dia bangun. Tunggu lagi anak dia mengembek-ngembek daripada ketika itu. Kalau sekadar di antara anak, isteri, harta dan seluruh kehidupan ini menyediakan bagi manusia, dia tak boleh sampai terhijab antara hubungan dia dengan Tuhan, kerana perasaan itu juga ada pada binatang dan makhluk yang lain. Ibangnya, faham? Kambing mati anak sedih, manusia mati anak sedih. Okey. Kambing mati bini dia sedih, manusia mati bini dia suka. Suka pula, tak suka. Cakap je lah, faham? Faham tak? Apa perasaan tu cakap tu? Tetapi dalam keadaan nak meletakkan perasaan cinta yang mutlak, cinta dia ada satu dan dia sekali je dalam hidup manusia. Dia takkan ada boleh banyak ada. Satu mutlak je. Sama ada kau serahkan dia pada Tuhan. Kalau seandainya kau tak serahkan cinta itu pada Allah, engkau letakkan cinta itu pada manusia, maka ijma' ulama sufi mengatakan, siapa yang telah kau jatuh cinta, letakkan cinta kepada dia, nescaya engkau akan jadi hamba kepada dia sepanjang daripada hidup engkau. Andainya kau cintakan bini bukan kerana Allah, engkau akan jadi hamba kepada isteri sepanjang hidup engkau. Andainya kau cintakan kepada pangkat, sampai akhir hayat kau akan abdikan diri pada pangkat. Andainya kau gilakan kepada syuhrah, kemasyhuran nama dia, maka dia akan jadi hamba hal keadaan ke arah kemasyhuran diri dia sampai akhir hayat. Ini bahaya, perasaan 3 lapis. Yang pertama sayang, yang kedua kasih, yang ketiga cinta. Sayang dia masih lagi umum. Sunnah kita ni kalau bersalam dengan orang, kita lafaz perkataan, saya sayang awak kerana Allah. Perkataan tu sunnah dilafazkan. Pergi tak apa nak jalan. Melayu ni pengambil tinggi 2 hari je dia buat. Tak boleh? Aku sayang kau kerana Allah. Aku sayang kau kerana Allah. Ini perkataan sunnah yang dilafazkan. Faham? Kau jangan jadi macam orang perempuan, asal jumpa je dia berpeluk. Con. Ada, itu tak ada sunnah tu dia. Sunnah berpeluk ni sekali-sekali jumpa. 2-3 bulan sekali jumpa, baru sunat bercukup-cukup. Macam tu ni. Faham? Dia 3 kali. Kanan, kiri, kanan. Macam tu. Ni sebab hari tu. Ini hari-hari jumpa, hari-hari cium. Con. Tak hapak ke baru tu? Nisbah manusia lah tuan-tuan. Ambil sunnah tu ikut faham betul-betul. Maka itu di antara peranan ilmu tasawuf saya katakan. Jadi jaga perasaan. Kalau sayang, saya kata sayang begini. Tanya bini kau, awak sayang saya? Sayang. Okey. Kalimah tu pegang. Ikat. Besok kau duduk dekat ruang tamu, saya ambil. Tengok pinggan set ni banyak kat Serambi, tapi tak digunakan, jarang guna. Cakap dengan bini, mak kau pinggan mangkuk ni kalau boleh sebanyak set dah ni, apa kata 2-3 set ni kita pergi hantar kat mana-mana ke, hantar ke masjid. Alah tak nak lah bang, saya sayang lah bang. Faham ayat tu?
Dengan kau pun dia sayang, dengan mangkuk pun dia faham? Perkataan sayang tu, dia keluar kat mangkuk, dia keluar kat kau. Maknanya kita dengan mangkuk ni setarap aja dia sayang. Faham? Itu pun boleh tahan lagi lah. Kalau tak dia kata, kalau tak dia kata lah. Kalau tak dia kata, contoh. Apa engkau sayang saya? Saya sayang mak engkau, sayang mak engkau. Jadi satu ketikanya ada bispa buruk tu terletak aja kat belakang store. Apa engkau? Bispa ni bagi je lah kat orang lain buat semak rumah aja. Jangan mak engkau, aku sayang bispa buruk ni. Faham tak? Faham ayat tu? Bini dia pun sayang, bispa buruk pun dia cakap sayang. Tahap sayang itu sama lah. Sayang bini sama dengan bispa buruk. Yang tadi dia sayang laki setahap dah dengan pinggan mangkuk. Pinggan mangkuk je tau, dia tak ada hayun. Dia ada dua. Satu pinggan mangkuk, yang kedua mangkuk ayun. Yang tu tak ada, tu bab lain. Itu orang Negeri Sembilan punya bahasa. Habis, tinggalkan. Maka itu di antara kejenihan tasawuf, hal keadaan yang menjernihkan dia akan ilmu tauhid, kata dia. Yakni menjumlah daripada tauhid, bahkan ia pati pada ilmu tauhid. Dan ada pun disebut ilmu tasawuf itu sangat agama tiga bahagi. Yang pertama ilmu usul, yang kedua ilmu tasawuf, yang ketiga ilmu fiqah. Dia kena imbang tiga-tiga. Bila nak ibadat, ikat dulu tauhid dengan Tuhan. Bila dah ikat, maka fiqah akan melakukan pada perbuatan, hal keadaan tasawuf akan mengeramkan perasaan terhadap Allah. Ini peranan dalam ibadat. Faham maksudnya? Bila kata nak sembah Tuhan, arba'a raka'atin lillahi ta'ala, pup, sembah tu. Hal keadaan, ikat dulu tauhid. Ikat tauhid ni tuan-tuan, bukan kata semayang 3 maghrib kerana Allah Ta'ala, semayang yang compang-camping tu nak kasih ke Tuhan. Tak. Bukan salah begitu dia. Ambil faham orang tua-tua dulu. Lillahi ta'ala tu letak pangkal. Lillahi ta'ala usalli, kerana engkau lah ya Allah aku dapat sembah. Faham tu? Kalau tak kerana Allah kita dapat sembahyang? Tak dapat. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Dia pilih kepada siapa yang dikehendaki. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah mereka itu berkehendak melainkan siapa yang dikehendaki Allah. Engkau agak-agak manusia ni minat kepada agama. Tak ada lah bang. Tak ada. Engkau ingat orang Melayu ni minat ke sembahyang? Tak ada lah bang. Ilai. Engkau agak orang Melayu ni minat kepada agama cenderung pada hukum? Tak ada. Yang minat itu semuanya hal keadaan yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Yang hal keadaan Allah pilih. Dalam ramai orang rakyat Malaysia, dia pilih engkau duduk dalam Islam. Dalam duduk dalam Islam, dia pilih engkau kali kedua, orang yang bersemayang. Dalam semayang, dipilih kali ketiga, engkau orang yang semayang berserta dengan ilmu. Dalam semayang berserta ilmu, dipilih lagi pula, ada yang khusyuk, ada yang tak khusyuk. Kadang-kadang kena imam baru-baru ni bang, ya sedap semayang kat dia. Kalau Melaka ni dia, Melaka Bandaraya Jebat Durhaka ni, kat Melaka ni dia ada, dalam setiap masjid besar ni dia ada imam don, dia ada imam parlimen. Yang ini memang Power Ranger punya imam dia bawa. Budak-budak daripada universiti, budak-budak yang hafiz dekat Malaysia, kemudian ambil ijazah di Syubrah di Mesir. Yang ini memang power bang. Orang-orang yang jenis macam ni. Tapi persoalan dari segi fiqah memang cantik dia. Tapi kadang-kadang budak-budak ni, dia tariknya lagu Bismillahirrahmanirrahim. Takut hati dia tak pergi ke Tuhan, dia akan fokuskan kepada lagu dia. Istilah kebanyakan imam muda. Tuan mam, kita dah tua mam. Imam muda, kebanyakan imam muda ni apa yang berlaku? Ni contohlah. Kalau boleh diubah. Dia dalam keadaan bila tak ada pengajian tasawuf, dia tahu tak ketika dalam keadaan semayang tu dia sedang diperhatikan oleh Allah. Allah pilih dia sebagai seorang imam, Allah lantik dia sebagai seorang imam. Kalau di antara dia ni masih muda, dia bahasa ketika beribadat, dia memikir bagaimana supaya manusia semuanya memandang kepada dia dan dia terlupa yang dia sedang dipandang oleh Tuhan dia. Ini sebab tu yang katakan ulama ni dia masuk neraka lebih awal daripada penyembah batu dan berhala. Dia yadkhuluna an-nar min qabli an ya'budal wasan. Dia masuk neraka lebih awal daripada penyembah berhala, penyembah batu berhala. Faham tak? Siapa lagi bang masuk neraka lebih awal daripada penyembah batu? Qori.
Dia nak pergi. Ara'aitallazi. Nak pergi ke Jamban pun test lagu lagi. Ara'aitallazi. Dia kira main lagu je kan. Bila dia kalah musabaqah, dia kata hakim ni bodoh. Mana punya hakim bodoh, dia pergi ambil ni. Time dia menang kan, berkepak dia. Pun kau fikirlah, hakim antarabangsa iktiraf aku Johan. Oh, ini manusia lah bang. Nak bagi tahu bang, rosak manusia ni, dia bukan daripada luar. Dia berpunca daripada dadah. Bila hati tak ada kekuatan, bila jumpa dadah, dia pergi ke dadah. Bila jumpa arak, dia pergi ke arak. Bila jumpa perempuan, dia pergi ke perempuan. Bila ada asas pada pendidikan rohani manusia, dia akan jadi mudah. Ada kala budak kalau dah ada asas dalam bentuk macam tu, dia duduk dekat asrama, berkawan dengan 20 orang pelajar isap rokok pun, dia takkan isap rokok. Nak jadi macam tu. Bila hati ini dah kebal, dia akan jadi umpama seperti mana ikan parang. Dia duduk dalam lautan yang mesin, namun daging dia tetap tawar. Okey? Macam tu. Tak apalah kita pergi ke orang kahwin, jemputan orang wajib. Pergi. Lepas tu orang kalau nak kahwin, jemput, jangan ni cakap insya-Allah cepat-cepat. Kalau tak cakap insya-Allah, hukum tu jatuh wajib. Andainya dia tak pergi dengan tuntutan itu, di antara 3 golongan yang tak dipandang oleh Allah di akhirat. Yang pertama siapa dia? Orang yang tidak menuntun, tidak menunaikan bagi hajat orang pada apa-apa jemputan. Itu yang Tuhan tak pandang di akhirat. Yang mana Tuhan tak pandang di akhirat. Yang kedua, ini di antara mereka yang berzinah dengan jiran-jiran dia. Yang ketiganya, lelaki bujang yang semayang dengan keadaan bersyahwat dengan ingatan terhadap wanita. Semua ni tak masuk akal dalam, semua tak masuk cerita ni bang. Tinggalkan bang. Maka itu yang dikedaki kepada ketika itu ilmu tasawuf dia bagi pada 3 daripada ilmu usul. Bahas dulu. Daripada sifat wujud, qidam, baqa sampai mukhalafatu ta'ala sampai kaunul mutakallaman. Adakah belajar kepada seluruh sifat itu di antara hukum yang qat'i wajib? Tuan-tuan boleh belajar lain daripada kitab. Bukan kitab secara itu aja. Ambil kitab moden, belajar cara moden. Bukan dia tertumpu pada kitab sifat 20 semata-mata tak. Ambil kitab moden tak apa. Pasal Al-Ghazali dia tak bahas sifat 20 ni. Dia bahas sifat-sifat. Di antara Allah Ta'ala ni begini. Dia bahas satu-satu. Faham? Bila di antara, contohlah. Kalau contoh sekarang ni, yang paling laris terjemahan ni, siapa dia? Satu perempuan yang belajar di Sirah dengan suami dia. Nuraini Abu. Penterjemah. Ditukarkan kitab Jawi kepada kitab Rumi. Dia banyak menterjemah. Pasal di antara, kalau satu lagi kitab, di antara siapa nama dia? Nama bapak dia ada lucu sikit ni. Dia pakar dalam ilmu tauhid. Saya dah 3 kali ikut di antara dia punya kursus. Bila di antara apa? Bila kitab turah ni diterjemahkan pada bahasa moden, lagi berakar kepala orang. Kepala orang berakar, kau tahu. Ada pun sifat Allah yang wajib bagi hak Allah Ta'ala itu adalah wujud. Wujudnya bukan sabit, bukan sebab dengan satu sebab, bukan kerana dengan satu kerana, bukan ilat dengan satu ilat. Ada pun wujud, dah budak muda duduk ngaru apa benda dia ni. Bukan sebab dengan sebab, bukan ilat dengan ilat, bukan kerana dengan kerana. Tapi kalau belajar turas, kalau orang tua-tua, dia akan syarahkan satu-satu lagi. Faham? Lepas tu kadang-kadang nak mengaji dengan aku ni, dengan saya lah. Ngaji tasawuf atau tauhid, kurang-kurang SPM, BM kredit. Itu contohlah. Kau tak pergi semayang sebab hujan ke kerana hujan? Sebab lain tau, kerana lain. Sebab apa? Kerana hujan. Sebab hujan. Kan dekat-dekat. Dia dekat-dekat. Sofi ni dia bahas, mula-mula semayang lillah, kerana Allah. Lepas tu dia kena pergi pula semayang yang kedua pada satu tahap semayang billah dengan Allah. Satu tahap dia bercakap dengan perkataan ma'allah, berserta Allah. Yang satu tahap lagi dia akan menyerah Allah ke atas Allah. Ini 4 aja pun bahas dalam Quran. Kenapa semayang mayat saja aku semayang ke atas ini mayat? Ada ketika saya mayat imam diri atas perut mayat? Ada? Pasal kau cakap saja aku sembahyang ke atas. Bila ke atas maknanya semua orang kena berdiri atas perut mayat. 2 kali mati mayat tu. Faham tak? Bila dia katakan di antara contoh di ayat dah. Bila Nabi Musa ni dia gagap tau. Dia gagap. Gagap. Orang gagap ni ada kelebihan dia satu je. Kalau orang yang pasal baca Quran, dia baca Al-Quran dapat 10, tapi orang gagap dia akan dapat 20 kata Rasulullah. Itu kelebihan orang gagap. Faham? Kita kul a'udzu birabbin nas, dia
Qul a'udzu birabbin nas. Di 20 dia dapat, Mam. Tapi kalau dia tak reti baca, buat-buat gagap, yang tu tak ada pahala. Dia memang tak reti baca Quran, duk baca memang tergagak-gagak, itu tak lain. Itu memang kena belajar balik. Dia kena belajar. Memang kena belajar daripada awal dia kena belajar balik. Kalau nisbah di antara peringkat yang hal keadaan, kalau tak dia katalah saya dah lari punca ni. Bila takdir kata di antara hal keadaan orang yang mengaji dengan ilmu usul, bila dia faham dalam keadaan bentuk usul, dia dah pegang di antara kata, baik contoh, Nabi Musa AS, bila takdir kata, dia gagap, dia takut, kemudian dia jumpa dengan kesepupu dia, Nabi Harun AS. Kemudian, dia sendiri yang mohon pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, dia tak mampu nak pergi seorang dengan gagap dia, hal keadaan dia minta teman kepada Nabi Allah Harun. Bila dengar cerita garangnya Fir'aun punya orang punya garang, lalu pada ketika itu dia pergi dengan keadaan ketakutan. Dia pergi melangkah tu dalam keadaan takut. Bila dia takut pada ketika itu, dia ada beza antara ayat Quran itu kan. Apa dia? Bila dia katakan, bila Nabi Musa dan Harun, Allah turunkan ayat Quran, Allah bagi teguran kepada mereka, la takhafa wa la tahzana inni ma'akuma. Satu bab. Satu ada kata inni ma'ak, bukan begini. La takhafa wa la tahzana wa antuma bi'ayunina. Kamu dua-dua dalam pandangan aku, kata Tuhan. Sedangkan pada Abu Bakar dan Rasulullah ketika dalam Gua Hira, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, yang di situ bi'ayunina, perkataan dengan perkataan serta. Ini tasawuf itu je lah. Nak buat cerita macam tu. Kau semayang dengan siapa? Seorang. Mana boleh semayang dengan seorang? Takkan kau boleh bergerak melainkan dengan pertolongan Allah. La tataharrak, takkan bergerak bisaratin sebesar biji sawi, melainkan illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Man zallazi yashfa'u indahu illa biizni. Siapa lagi yang boleh membantu hal keadaan yang melakukan segala-galanya melainkan dengan izin daripada Allah? Orang kena angin ahmar, suruh angkat tangan kalau dia boleh. Orang angin ahmar lah. Angkat tali. Angkat takbir. Allah, kiri dah kena angin ahmar. Allahu akbar, dah ditabik pula Tuhan. Allahu akbar. Tak boleh. Walau nasya'u la tamasna 'ala 'ainihim fasabaku sirata fa anna yabsirun. Walau nasya'u la mas'alnahum 'ala makanihim mastata'u mudhi'a wa la yarji'un. Ini dua ayat teguh Allah cabar manusia. Andainya di antara Allah Ta'ala kata, kalau aku tarikkan pada ketika itu di antara pendengaran, aku tarik pada ketika itu di antara penglihatan kamu, siapakah yang boleh memimpin kamu untuk berjalan, kata Allah. Ayat yang kedua Tuhan cabar apa lagi? Kalau seandainya aku tarikkan pada ketika itu di antara kekuatan tulang-tulang kamu, yakni Allah jam, Allah datangkan tentera dia yang bernama Rohul Ahmar. Rohul Ahmar cakap Melayu angin ahmar. Angin ahmar ni maksudnya angin merah. Dia bukan bentuk angin, dia satu makhluk yang paling ditakuti oleh para malaikat dan para jin. Rohul Ahmar ni. Betul orang kena angin ahmar ni istighfar banyak-banyak. Ia merupakan tentera Tuhan. Bila tak ada kata di antara, bila tak ada kata, kalau andainya aku tarik di antara kekuatan tulang belakang kamu, tulang belakang kamu, yakni kekuatan yang ada pada kamu, Allah datangkan angin ahmar, kena pada kiri kanan, famashata'u mudhiyan wala yarji'un. Siapa di kalangan kamu yang boleh go ahead ke depan dan gosan ke belakang, kata Tuhan. Banyak Tuhan cabar manusia ni. Dengan lagi dia tak faham, dia buat dua je kat Tuhan. Kalau dia baca Quran, banyak Tuhan cabar. Allah cabar manusia ni. Bukan dicabar pada golongan kafir, kemudian ahli kitab saja. Bahkan di kalangan orang Melayu, orang Islam pun Allah cabar. Banyak. Kalau buka dalam suratul Kiamat tu apa dia? Sikit-sikit sakit, bomoh. Sikit-sikit sakit, tangkal. Sikit-sikit sakit, pasang azimat. Sikit-sikit sakit, tiba-tiba panggil Tok Pawang. Tok Pawang satu salah, membawang lagi salah. Apa kata Tok Pawang? Bila dia kata saat pada tiba pada Kak Halkom pada ketika itu. Kalau tuan-tuan tengok dalam Waqi'ah tu lagi dahsyat ayat dia. Apa Allah nyata dalam keadaan, inni aqrabu ilaihi minkum wa antum la tubsirun. Engkau masa anak mati tu, engkau pergikan mulut engkau dekat telinga dia, pakcik ucap la ilaha illallah. Dia tak dapat. Kau rapat sekali lagi. La ilaha illallah. Dia tak dapat lagi. Rapat sekali lagi. La ilaha illallah. Rapat kau dengan mulut orang nak, dengan telinga orang nak mati. Allah mengatakan, inni aqrabu ilaihi minkum. Aku lebih rapat dengan dia itu daripada engkau dengan dia. Walakin sedangkan kau la tubsirun, sedangkan kamu tidak melihat, kata Allah.
Tercerita cara main Al-Quran. Nak cari rahsia, dia nak ambil kepahaman Tuhan ni, pakai Quran lagi cepat. Lagi cukup main cepat. Ya, cepat. Alam yaru ila tayri fawqahum safat. Kamu lihat tak di antara burung yang berjalan terbang dekat kamu tu, Tuhan tak kata berterabur, safat, dia berbaris. Dia buat bentuk macam wow. Bila kata yang depan tu akan kayuh, kibasan daripada angin dia tu bantu pernafasan yang di belakang. Bila yang depan ni dalam keadaan anda tak boleh tahan pernafasan dia, dia akan gendah ke bawah, burung yang lain akan ke depan. Dia akan bergilir-gilir. Allah terangkan cerita, hadis Rasulullah ceritakan dalam hadis Nabi. Bagaimana ya tayri fawqahum safat, bagaimana dalam keadaan berasa-rasa? La yumsikuhunna illa Rahman, tak ada siapa yang boleh menyentuh dia melainkan Tuhan yang bernama Ar-Rahman saja. Banyak bang cerita kebesaran Tuhan, baca. Sebab tu baca Quran kak, dia kena baca tafsir. Ini zaman bukan zaman orang nak banyak khatam Quran lagi dah. Sekarang ni orang nak faham Quran. Kerana Quran itu, dia bukan sekadar untuk bacaan. Memang Quran tu, makna Quran tu pun baca. Faham? Memang baca Quran ni, sebab apa dia minta dia baca Quran? Baca Quran kerana Quran merupakan di antara peguam yang paling kukuh untuk manusia dalam kubur sampai kepada hari kiamat. Yang lain tak kuat peguam dia. Malaikat tanya-tanya dia kena balun. Kau dulu belajar dengan siapa? Nak bertawakal, nak pegang peguam ustaz ni. Ustaz itu pun belum tentu lepas kau nak jadikan dia peguam. Peguam yang paling kuat, Quran. Dia kena banyak baca Quran. Quran kena baca. Satu hari, satu juz. Satu bulan, sekali khatam. Setahun dapat 12 kali khatam. Kalau 5 tahun pergi balik dah 60 kali khatam. Syekh Abdul Qadir Jailani sebelum dia bernikah, dia khatam 1000 kali Al-Quran. Al-Imam Syafi'i pada bulan Ramadan dia boleh khatam 60 kali Al-Quran. Faham bang ya? Macam orang kampung aku, dia baca Quran. Bulan Ramadan je tengok, kejap dia dah tiba juzuk 18. Laju bang 18. Tak ustaz, ni sambung yang tahun lepas punya. Sambung yang tahun lepas punya. Yang tahun ini belum mula lagi. Jadi Quran jalan fungsilah. Baca Quran, baca tafsir, baca Quran, baca tafsir. Bau sedap baca Quran. Quran bukan sekadar dibaca, dia merupakan peta, dia merupakan peraturan. Dia merupakan di antara nasihat Allah bagaimana orang yang hidup di atas muka bumi yang seketika untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Makna Quran tu peta. Kalau umur dah 30, 40 tahun, 50 tahun, tak tahu lagi apa yang ada dalam peta. Berat Peta tu nak kena buka. Duduk seorang-seorang, laki bini baca. Zalikal kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bini pun baca. Itulah kitab yang tiada syak padanya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman dengan yang gaib dan mendirikan sembahyang, menafkahkan harta apa yang diinfakkan oleh, menafkahkan harta yang dikurniakan kepada mereka. Baca macam tu. Bang bahawa degah Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidakkah kau lihat penipu-penipu dalam agama? Tak beranjak beruk dengan orang kampung dengar. Rupa ada ayat cerita penipu dalam agama. Fazalikal ladzi yad'ul yatim, yang demikianlah mereka yang mengherdik anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tak pernah buat kenduri bagi makan orang pakai miskin. Dia buat kenduri, buat. Yang datang tu Mercedes mata belalang, Mercedes mata hinzir, macam-macam Mercedes Volvo panjang. Yang datang naik kereta api, yang datang makan rumah dia tu orang kaya-kaya. Bukan orang miskin. Yang dikendaki wala yahuddu ala ta'amil miskin, pada orang miskin. Faham Lepas tu pula, rakan-rakan sepejabat, datuk-datuk, datin-datin, datuk seri, apa-apa datuk lah. Kalau dia datang, dia punya kemah situ. Orang kampung, kemah di situ. Tak payah tanya patwa, aku jawab, hukum dia haram. Kalau kenduri membezakan tempat orang, hukum dia haram. Tak boleh, sama-sama ke. Macam masjid masjid ni mana ada, kalau letakkan sejadah datuk ni, maka hukum dia haram. Tak boleh. Haram peradaban, tak boleh.
Dekat masjid yang power 2 orang aja, imam dengan Bilal dia. Ada sejadah satu khas ni untuk Bilal ataupun imam 2 je. Lain ada datuk datang, sejadah khas, maka hukum dia haram dari segi peradaban. Tak boleh. Faham? Bilal pun ada kuasa dia, imam ada kuasa dia. Kuasa Bilal dia boleh bang bila masuk pada waktu tanpa izin daripada orang. Kuasa imam dia memberi isyarat qamat. Maknanya Bilal tak boleh qamat melainkan imam bagi isyarat qamat. Masing-masing ada power masing-masing. Dua-dua. Tapi yang paling Power Ranger lah. Yang tu paling power. Siap tengok. Tuan-tuan baca, tuan-tuan tengok dalam dia orang kepokan dalam YouTube ataupun dalam Facebook. Tuan-tuan tengok. Apa yang berlaku di Temerloh? Temerloh apa yang berlaku? Semayang subuh dia menyamai dengan semayang Jumaat, tuan-tuan. Dalam daerah Temerloh. Ini bukan kenyataan, memang nampak betul gambar Masjid Temerloh. Semayang subuh dia sama dengan semayang Jumaat. Semayang Jumaat. Sebab tu kata Fathayyakan, satu ulama gerakan Islam di Syria, dibahakan ke mana ani bil Islam, apa yang dituntut di dalam Islam. Apa kata di antara Syekh Fathayyakan? Maka orang tanya kepada dia, bagaimanakah Islam itu akan berada di kemuncak dia? Maka jawab di antara Fathayyakan, Islam akan ada kemuncak bila mana kamu lihat waktu subuh dan Jumaat tidak ada perbezaan kedatangan orang, di situ Islam akan ada kemuncak. Bang, ini maghrib istisyak dia ramai, subuh dah syahid. Apa dia? Subuh kan dah syahid. Tak ada lagi dah, habis. Selagi subuh tak settle. Bang ya, minta maaf cakap bang ya. Kalau air raya boleh cakap sama air raya. Minta maaf cakap lah bang. Selagi solat berjemaah dengan subuh ni tak settle, munafik tu ada lagi dalam jiwa manusia. Dia kena tutup dengan 2. Yang pertama solat berjemaah, yang kedua subuh berjemaah. Tutup. Kalau andainya 2 perkara ni kata Rasulullah, siapa yang boleh melakukan demikian, dapat 2 kurniaan. Kurniaan yang pertama dimerdekakan daripada api neraka, yang kedua hal keadaan terlepas daripada sifat munafik. Kalau abang tanya mana lebih baik berkawan, orang yang semayang. Yang lagi baik yang salat berjemaah. Yang lagi baik yang kejumpa di waktu subuh. Yang tu yang terbaik. Abang sihat. Subuh imam baca surah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semangat imam baca, makmum macam rimau mengeram. Sial. Padahal kecil ke benda tu? Tak kecil. Imam minta doa semua orang berada dalam hidayat. Ihdinas siratal mustaqim an'amta alaihim. Imam minta supaya orang yang hadir ni dapat hidayat seperti para nabi, para ulama dan sebagainya. Orang yang semayang tu imam minta tolong dengan Tuhan, jangan jadi di kalangan orang yang dimurkai oleh Allah, yakni Yahudi. Jangan jadi di kalangan orang yang dimarahi oleh yang dimarahi dan dia orang yang sesat, yakni Nasrani. Faham? Pasal hidup ni tauhid. Pasal ayat tu Tuhan suruh baca wajib 1 hari 17 kali kau minta berlindung dengan Allah daripada masuk di kalangan Yahudi dan Nasrani. Banyak. Kau setakat orang hantar kat saya, mam, ni Quran ada 4 kaki atas. Orang berdiri atas Quran, gambar pada saya ni banyak. Maksudnya orang Islam bijak Quran. Banyak gambar kat saya. Dah melebah luas dalam perkara bentuk macam. Elakkanlah. Itu kenapa Tuhan suruh orang Islam ni, kerja engkau minta berlindung dengan Tuhan 1 hari 17 kali. Apa cakap dia? Tunjukkan aku jalan yang lurus, jalan yang bukan jalan telah kau kurniakan ke atas mereka, bukan jalan yang kau murkai dan orang-orang yang sesat. Tak nak ikut Yahudi, tak nak ikut Nasrani. Yahudi kata di antara Uzair anak Allah. Isa kata nak mengikut Nasrani kata Isa anak Allah. Faham? Dah faham? Faham tak? Dia kena faham. Dia tak ikut. Dia jarang semayang. Kecuali hari Jumaat saja. Tak ada agama yang semayang seminggu sekali. Yahudi semayang hari Sabtu. Nasrani semayang hari Ahad. Ini Melayu cipta agama baru. Semayang hari Jumaat seminggu sekali. Betul bang? Kau buat tak perasan pula kena kat kaum kau.
Dia jarang sembahyang waktu. Kena sembahyang Jumaat. Sampai bini dia cakap tu boleh murtad dah daripada agama Allah. Bang, abang tak sembahyang hari-hari tak apa bang. Tapi Jumaat abang kena pergi. Laki tu berdosa tinggal sembahyang. Bini tu murtad. Apa dia cakap apa? Tak sembahyang hari-hari tak apa. Bila dihalalkan hukum macam tu, tak adalah. Agama tercabut jawab. Faham tak? Faham? Hukum tu dilonggar je. Faham? Cakap tu boleh murtad. Abang, kalau abang tak sembahyang hari-hari, tak apa. Mana boleh? Kan berlawanan hukum. Janji abang sembahyang Jumaat. Abang pergilah seminggu sekali. Langgarlah imam tu sikit, biar dia perasaan abang datang. Jalan-jalan, langgar imam. Imam kata, ada kau. Maknanya dah boleh cuti 2-3 minggu lagi. Faham? Melayu punya berlakon bang. Abang tak tahu bang. Pelakon terbaik agama ni Melayu lah bang. Siapa dia? Melayu lah bang. Main bola pakai seluar pendek, Zuhur tak semayang, Asar tak semayang, balik-balik mandi, bini cakap, bang ada kenduri, orang jemput tahlil. Terus mandi-mandi, ambil kain, baju Melayu, pakai kopiah, zikir, la ilaha illallah. Zuhur tak semayang tu. Asar pun tak semayang tu. Main bola pun tadi pakai seluar kaki panjang, seluar pendek. Tiba-tiba buat tahlil. Tak nampak pewayang agama. Dia jarang pakai tudung. Kecuali orang mati je dia pakai tudung. Nampak? Tak ke? Pelik lah. Sepatutnya jumpa orang hidup pakai tudung. Jumpa orang mati, tak payah pakai tudung. Pasal orang mati, dah tak nampak. Boleh? Betul? Pergi rumah orang mati. Orang mati tengah jalan tu. Tiba-tiba nampak orang mati. Kau nak kena pakai tudung ke? Tak dah lagi lah. Ini dia pergi ngadap mayat, pakai tudung. Ngadap waris mayat, tak pakai tudung. Nampak tak kartun dia? Kartun tu bang. Agama tu dia jadi kartun dekat dia. Jumpa orang, bila dia pergi kat jalan-jalan jumpa orang hidup, dia tak pakai tudung. Pergi kubur, tempat orang mati, dia pakai tu. Pakai tudung. Pelik tak bang? Saya. Itu agama ciptaan baru bang. Orang buat agama barulah. Itu style macam tu. Dia kalau boleh ada ustaz yang boleh sokong dia, ustaz saya semayang. Umrah saya pergi. Tapi kalau saya tak pakai tudung, ustaz jangan tegur. Dia nak agama macam tu. Ustaz, saya semayang boleh. Saya tak pernah tinggal semayang, saya boleh pergi umrah. Tapi kalau saya kahwinkan anak, saya nak bersanding buka aurat, saya nak buat karaoke, saya nak muzik secara live atau sebagainya, ustaz jangan tegur. Tapi saya semayang tak akan tinggal. Orang nak imbangkan, maksiat pun dibuat, ibadat pun dibuat. Ni punca apa? Tak ada tauhid. Cuti sekolah, anak ni pergi benamkan kat mana-mana pondok, so belajar tauhid. Pergi belajar tauhid. Tak selesai tauhid. Tauhid barang yang menjadi, saya ulang sekali lagi, soalan dalam kubur, soalan tauhid. Cerita dalam perjalanan sampai ke syurga, cerita tauhid. Man rabbuka tauhid, wa man nabiyuka tauhid, wa ma kiblatuka tauhid, wa ma ikhwanuka tauhid, wa ma dalam soalan kubur, semuanya berkisarkan pada tauhid, bukan soalan fiqh. Tak tahulah kalau tempat kau imam baca talqin. Ingatlah apabila malaikat tanya kepada kamu berapa rukun sembahyang? Ada. Berapa rukun iman? Ada. Berapa rukun tetangga? Ada. Tak ada. Tanya tauhid. Bila tauhid nak jalan, yang makcik-makcik samar-samar tentang tauhid, banyakkan tahlil. La ilaha illallah. Banyakkan. Kumpulkan berapa banyak tahlil tu. Berapa banyak? Kalau dapat lagi panjangkan huruf mad di perkataan la ilaha tu. La ilaha illallah. Jangan buat banyak-banyak makcik, tak larat. Kan sikit banyak-banyak sekarang, datang pula gaut. Dah kena gaut seminggu tak beramal. Besok beramal lagi 100. Kena gaut lagi. Dah seminggu tak beramal. Lepas sembahyang pulun. La ilaha illallah. 10 dah lah. Kan lepas sembahyang asar 10. Kan lepas alkan 10. Bila datang kat masjid ni lepas sembahyang sunat, sebelum orang qamat dapat zikir tahlil lagi tahlil. Kumpul. Kalau mengikut dalam fadail amal, dia cerita kelebihan 70,000 itu orang yang menebus jasad dia daripada azab kubur dan azab api neraka. Itu kelebihan dia. Kisah wali muda bertemu dengan wali tua. Bila wali muda ni mak dia meninggal, lalu pada ketika itu dia turunkan jenazah mak dia. Bila turunkan jenazah mak dia, lalu dia menjerit dan menangis pada ketika itu. Watak budak muda ni diperhatikan oleh wali tua yang kasyaf, yang nampak.
Lalu lepas daripada ke bumi ni tadi, tiba-tiba anak ni tersenyum. Lepas sebelum bila dah pandangan dia tersenyum. Kemudian dia kebumikan anak dia. Bila dia tanya balik lepas dah ke bumi, tanya wali tua ni. Menahal keadaan nak tahu keadaan budak muda ni. Kenapa mula-mula tadi kamu menjerit dan menangis kemudian kamu tersenyum? Dia kata mula-mula mak aku masuk ke dalam kubur. Aku menyaksikan bagaimana malaikat membalutkan rantai-rantai neraka kepada tubuh badan mak aku. Lalu pada ketika itu aku jadi dalam keadaan aku jadi panik. Lalu aku bercakap, ya Allah, ya Tuhanku, aku telah menyebut akan tahlil sebanyak 70,000 la ilaha illallah, maka aku hadiahkan buat ibuku, dan aku menyaksikan malaikat membukakan akan gantai itu tadi hal keadaan daripada tubuh badan makku. Perbuatan wali muda disaksikan oleh wali tua yang kasyaf. Ini dalam asal kisah dalam kisah hikayat kelebihan fadail amal. Habis? Faham tu bang? Sikit lagi. Allahu akbar. Habis, yang itu dikatakan terbagi pada 3, ilmu usul, mutasawuf, mutarikh, ilmu fiqh. Ikut timbang ni bang timbang ni kena ikut. Man tafaqqaha wa la tasawwafa faqad tafassaqa, wa man tasawwafa wa la tafaqqaha faqad tazandaqa. Barang siapa yang beramal dia dengan ilmu fiqh, tidak beramal dengan ilmu tasawuf, tidak tanpa beramal dengan amalan tasawuf, maka ibadatnya menjadi fasik. Faham ya? Jadi fasik lah. Ibadat tu jadi rosak. Cuba dia belajar tasawuf, Allahu Akbar. Lepas ni aku nak pergi apa? Dia berhenti cakap, dia tahu Tuhan dengar. Lepas ni aku nak buat apa? Dia tahu Tuhan dengar, dia takkan bercakap. Dia puji betul Tuhan pada ketika itu. Bila dia nak buat sesuatu, nak mandang keluar, dia tahu Tuhan sedang mengerti. Dia kunci dia dengan tauhid, maka ibadat dia selamat. Kalau tak ada dalam ilmu fiqh, orang belajar fiqh tak belajar pada tasawuf, Allahu Akbar. Wah, minggu depan anak aku kahwin. Mana nak cik lembu? Rakaat pertama. Mana nak cik ayam? Rakaat kedua. Pelamin mana nak sampah? Rakaat ketiga. Kad jemputan berapa ribu nak buat? Rakaat keempat. Selesai. Dia menjadikan mulut dia memuji akan nama Allah, sedangkan hati yang Tuhan tilik bermesra dengan dunia musuh Allah Ta'ala. Setiap kali dia melakukan ibadat kepada Allah, menambahkan lagi tebal sifat munafik dan pura-pura dan pembohongan dan pengkhianatan dia terhadap Allah. Kata Abu Sa'im Husain Ansari, tokoh daripada ulama, Hikam Syekh Abi Sa'im Al-Ansari. Faham ya? Kau balik kerja, tiba-tiba tengok kat kedai mamak tu, bini kau tengah minum air dengan bangla. Bangla tak kenal? Abang ipar kau? Siap minum air kelapa 1, straw 2, siap main sondol-sondol lagi. Sondol-sondol. Kita nampak lah bini kita buat macam tu. Kita telefon, sayang kat mana? Kat pejabat bang. Sayang lambat lagi bang, banyak kerja. Lepas beberapa minit tanya, dah balik bang, jalan jam bang. Depan mata kita. Kau agak-agak bangla tu nak kerat berapa? Kalau saya penyabar, saya tak kerat. Tapi saya blender, apa ni? Aku blender je bang. Contohlah. Agak-agak apa perasaan kau dalam pandangan kau tipu daya tu berlaku? Agak-agak apa perasaan kau? Itu dia jarang terjadi. Tapi setiap kali manusia dalam keadaan dia semayang, mulut dia call Allah, roh dia lari daripada Allah. Mulut dia puji akan Tuhan, sedangkan mulut dia bercakap seolah bersama dengan Allah, hati dia bersama dengan musuh Allah. Sebab itu kata dalam kitab Hidayatul Salikin, apa bahas dalam Hidayatul Salikin? Semayang yang tidak terikat hati mereka kepada Allah Ta'ala adalah hampir kepada azab dan balasan. Faham ya? Hati yang tidak hadir dia kepada Allah tanpa tadabbur kepada ibadat, makin banyak dia buat ibadat, kata makin menambahkan lagi di antara sifat-sifat pembohongan, pengkhianatan dan munafik dia kepada Allah. Ibarat kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, barang siapa yang beristighfar tanpa pecah hati, mereka menyesal kepada Allah. Orang yang menyebut akan istighfar tak meletakkan perasaan menyesal kepada apa yang dilakukan dengan dosa kepada Allah. Yang ketiga, tidak meniteskan dia akan air mata. Yang keempat, tidak pecah hatinya kerana terpisah dengan Allah. Maka ibadat yang istighfar yang dibuat menambahkan lagi dosanya kepada Allah, menambahkan lagi sifat munafik dia kepada Allah. Itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya.
Rasulullah dia kata khazanatul ilmi wa ana babuha. Rasulullah itu bukan penyimpan mohon segala ilmu, aku adalah pintu masuk. Dikatakan kalau mengikut di antara kata di antara Sayyidina Ali, kalau seandainya di antara ilmu yang atas dunia ni ada 1000 ilmu, satu ilmu dibagikan pada seluruh makhluk di atas alam, 999 ada dalam dada Rasulullah. Faham tak? Itu kelebihan Rasulullah lah. Yang pada kita ilmu apa dia bang? Oh bang, ilmu batin. Ilmu apa? Ilmu batin. Allahu Akbar. Siap. Semua nak kebal. Nak apa? Nak kebal. Kalau ilmu kebal ni boleh pakai bang, tak ada sahabat yang mati syahid. Apa dia? Kalau ilmu kebal ni ada, tak ada sahabat yang mati syahid. Bila ada. Kenapa Rasulullah tak boleh buat ke? Boleh. Tapi dia nak dengan cara perjuangan begitu bang. Ya, dia nak darah. Dia nak nyawa. Dia nakkan balasan-balasan orang syuhada, darah orang syuhada. Sebagai mengharumkan nama Islam, sebagai mengharumkan bumi Islam. Tinggalkan. Habiskan ayat tu. Hal keadaan barang siapa yang belajar dia akan beramal dengan ilmu fiqh tanpa tasawuf, maka ibadat ni jatuh pada fasik. Wa man tasawwa man tafaqqaha wa la tasawwa fa faqad zandaqa. Orang yang beramal dia dengan ilmu fiqh tak beramal, orang yang beramal dengan ilmu tasawuf tak beramal dengan ilmu fiqh faqad tazandaqa, maka jatuhlah ibadat ni itu hal keadaan ke arah makin lama makin karut, makin terkeluar daripada agama. Tazandaqa, orang yang beramal dengan tasawuf tak beramal fiqh, dia boleh murtad daripada agama Allah tanpa disedari. Faham ya? Tasawuf ni lah. Kadang-kadang tasawuf ni dia fanatik. Kalau kat tempat saya di hari Khamis malam Jumaat, Imam, hari Khamis malam Jumaat, dia pergi dekat makam wali-wali, dia buka kenyai dalam botol, tahu. Konon-konon dia kata wali dia akan bangun tengah malam bacakan air. Besok pagi baru dia ambil air. Kata dia lah. Orang runjuk masalah ni pada saya. Saya kata jampi apa ke benda kau? Rasulullah kata jangan minum pada air yang terdedah kerana dia diludah dan dikencingkan oleh syaitan. Faham Ini kau tinggalkan tengah malam air atas kubur, besok kau pergi ambil. Imam Malik rahimahullah radhiyallahu lepas daripada dia wafat, orang ambil songkok dia Imam. Kopiah Imam Malik ini orang ambil, diletakkan kat pintu Masjid Nabawi. Jadi orang yang fanatik dalam tarekat ni, dia nak masuk je masjid, dia akan cium dulu songkok Imam Malik, dia sentuh dia. Jadi perbuatan dalam bentuk ni dah mengebak. Kisah ni dalam Masjid Madinah. Lalu orang mengadu kepada Syekh Muhammad Ibn Idris, yakni Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i kata kau pergi ambil songkok tu, kau sorokkan. Ambil songkok tu, larikan pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tolak di antara pahaman-pahaman yang kadang-kadang orang-orang dalam ilmu tasawuf ini kadang-kadang melampaui pada batas. Kadang-kadang perbuatan-perbuatan dia. Tuan-tuan jangan tengok Malaysia aja. Tuan-tuan kalau tengok Bangladesh ni, kalau dia pergi dekat makam-makam ni, lagi ganas tuan-tuan. Lagi ganas. Ketika Masjid Nabawi dulu tak buka, pukul 10 dah tutup. Dulu Masjid Nabawi, makam Rasulullah. Masih makam Rasulullah mula-mula ditutup. Malam tu kalau kita nak masuk dah tak boleh masa ketiga tu. Pergi duduk belakang makam Rasulullah. Tengok Bangladesh ni, Allah dia bersyair, dia menangis-nangis. Dia bersyair, dia menangis-nangis. Lagi dia orang kuat pegang. Oh, ini kalau tak sekat ni lagi hancur dibuat ni. Macam-macam fitnah yang keluar dalam tarikh. Macam-macam fitnah. Maka maman tasawuf, orang yang beramal dengan tasawuf, dia tak ambil pada fiqah. Tak tahu tempat kau, kalau tempat saya ni dah keluar dah satu keputusan. Dia kata bila orang yang dan hidup hati dia dengan zikrullah, dia tak perlu pada semayang. Hal kata salatu daim, zikir dalam keadaan demikian, yang ini lebih baik daripada salat lalai yang dilakukan oleh manusia. Ini satu pahaman yang sesat di keluar. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu karamah qaddasallahu rahu wasaru. Syekh Abdul Qadir ni di tengah-tengah beramal. Dia berzikir, tiba-tiba dada dia ni keluar cahaya. Bila keluar cahaya dan antara Syekh Abdul Qadir ni, dia terus ludahkan cahaya tu. Dia ludah. Tiba-tiba cahaya tu berada di hadapan. Lalu dia kata ketika itu menjelma satu orang tua dalam cahaya. Maka kata Syekh Abdul Qadir ni, hal kadang laknat Allah lah ke atas golongan-golongan iblis. Gini-gini kata suara kata. Maka kata suara tu, ya betul ya Abdul Qadir. Aku adalah iblis yang duduk dalam jantung kau. Yang keluar bercahaya tadi adalah aku. Satu. Kisah yang kedua dia berlaku dalam kisah tu. Syekh Abdul Qadir Jailani lepas daripada solat sembahyang asar ni dengan anak murid di dekat masjid di Baghdad,
Tiba-tiba tengok keadaan langit. Tiba-tiba awan berombak. Dalam awan berombak tu turun cahaya daripada langit. Terus depan Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu tiba-tiba daripada cahaya tu keluar satu orang berpakai jubah. Apa kata orang ni? Ya Abdul Qadir, aku datang daripada Allah Ta'ala. Oleh kerana kedudukan kau dah terlampau tinggi, maka mulai hari daripada ni kau tak perlu lagi sembahyang dan tak perlu lagi mentaati syariat. Syekh Abdul Qadir Jailani terus dalam keadaan ludah dan cuba pukul kepada orang tadi. Akhirnya dalam keadaan menyungkuh orang tu depan. Mula daripada, ya betul wahai Abdul Qadir, engkau adalah orang yang berhati-hati. Aku adalah iblis. Mengaku diri dia adalah iblis pada ketika itu. Apa kata iblis depan Syekh Abdul Qadir Jailani? Mulai daripada ini aku tak akan ganggu lagi antara engkau wahai Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ni bang, dia kalau terlepas solat berjemaah subuh, dia letakkan pada ketika itu muaqabah. Dia akan denda diri dia. Syekh Abdul Qadir Jailani kalau terlepas satu solat berjemaah subuh, dia tinggal kan, terlepas, dia akan muaqabah, dia akan seksa diri dia. Lepas daripada waktu duha, dia akan sembahyang 100 rakaat. Syekh Abdul Qadir Jailani, apa dialog syaitan dalam kisah Syekh Abdul Qadir Jailani? Bila orang bang kata setan tu, kau kejut dengan lebay tu. Biarlah dia tak sembahyang. Kata setan besar, baik kau kejutkan. Kalau kau kejutkan dia sembahyang 2 rakaat. Kalau kau tak kejutkan kan, dia sembahyang 100 rakaat. Maka syaitan kejutkan dia sembahyang subuh. Ini Syekh dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu dalam kaedah muaqabah dalam ilmu tasawuf, dia denda diri dia. Dia terlepas subuh sikit waktu, tak apa berjemaah. Lalu tiap kali dia terjadi macam tu, dia akan sembahyang 100 rakaat. Jadi iblis risau tengok dia sembahyang 100 rakaat. Satu ketikanya waktu azan, Syekh Abdul Qadir Jailani tengah tidur. Lalu pada ketika itu kata syaitan, dia kata, kau kejutkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syaitan kata tak payah, biarkan dia tidur, dia terlepas pada ketika itu. Apa jawab syaitan yang mula-mula kata, baik kau kejutkan, biar dia sembahyang subuh 2 rakaat. Kalau dia terlepas sekarang, lagi teruk kita, dia sembahyang 100 rakaat. Maknanya Syekh Abdul Qadir Jailani tu sampaikan syaitan pun diantar kejutkan dia bangun subuh, syaitan pun carikan pasal supaya dia bangun sembahyang subuh. Kalau dia tak bangun sembahyang subuh, dia muaqabah, dia akan denda diri dia akan sembahyang 100 rakaat. Nampak tak? Siap tengok. Kita dah lambat sembahyang subuh, tak pergi sembahyang subuh. Kemudian dengan jahil dia jawab, malah aku nak sembahyang. Sekaranglah lepas zuhur qada sekali Agung. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, tak ada perkara yang paling dibenci oleh Allah dan paling dimurkai oleh Allah bila orang menghimpunkan 2 sembahyang dalam satu waktu. Allah murka. Bang okey bang, cukup bang, setakat tu. Kita berhenti ayat itu dekat perkataan usul mengeningkan ilmu fiqh. Adapun awal-awal orang yang menghantar ilmu tasawuf, insya-Allah bulan depan kita bahas manaqib Syekh Junaid Al-Baghdadi. Orang yang tak pernah tidur selama 40 tahun, yang menggunakan wuduk isyak, jejak ke subuh dan beramal selama 40 tahun. Kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, pengasas istilah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf diasal daripada Allah Ta'ala, bermula daripada zaman Nabi Adam. Perkataan Adam Safiyullah itu ambil daripada kalimah tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa nabiyina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa 'amalana minal riya' wa lisanana minal kazib wa 'ayunana minal khairat. Fa innaka ta'lamu khawinatan a'yunina wa ma tukhfi sudur ya hannan ya mannan qawiyina al-iman. Allahumma ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin hamdana minka rasyadana wa salam yaqina rabbana jammil lana bil 'ilmin wahdina dunya wa dina rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal طاهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك توبة ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك فيها ومن فيها. اللهم بارك فيها وما فيها. وصلى الله على سيدنا محمد بن أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.